Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi 1 Syawal. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Peperangan melawan COVID-19 masih berjalan. Tanpa amalan kunjung-mengunjung, Aidilfitri tetap meriah. Peperangan masih berjalan dan warga Kementerian Kesihatan KKM merupakan pertahanan terakhir bagi memutuskan rantaian COVID-19. Itu antara pesanan yang dititipkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kepada warga kerja KKM. Pesanan itu diberikan beliau ketika mengadakan sesi tinjauan di Hospital Putrajaya pada hari pertama Aidilfitri. Tan Sri Dr. Nur Hisham juga mahu semua warga KKM dan rakyat Malaysia amnya terus berikhtiar dan mencuba sedaya upaya bagi membebaskan negara daripada pandemik ini. Tinjauan mesra ini merupakan rutin lazim beliau pada setiap hari raya Aidilfitri sebagai tanda sokongan kepada barisan petugas hadapan kesihatan. Tamanya petugas kesihatan telah berperang untuk tempoh yang amat panjang iaitu hampir 16 bulan. Ramai yang telah pun letih dari segi mental dan fizikal, tapi tanggungjawab untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 perlu diteruskan. Tamanya KKM telah bersiap siaga dengan penyediaan peralatan dan fasiliti kesihatan bagi menghadapi pandemik COVID-19 ditambah lagi jenis varian baharu virus yang dikenal pasti dalam negara. Dr. Nur Hisham mengulangi ingatannya agar rakyat sentiasa duduk di rumah dan patuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Ingatan yang dititipkan Tan Sri Dr. Nur Hisham itu amat bertepatan dengan situasi sekarang. Kes baru COVID-19 terus meningkat dalam tempoh 24 jam lepas kepada 4,855 kes berbanding 4,765 kes malam. Selangor kekal merekodkan jumlah kes harian tertinggi dengan 1,783 kes, diikuti Kuala Lumpur 521 dan Johor 467. Jumlah kes sembuh pula 3,347 menjadikan jumlah kumulatif kes aktif meningkat kepada 41,582 kes. 27 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,788. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sementara itu, tatkala situasi penularan COVID-19 dalam negara semakin membimbangkan, orang ramai tidak boleh lagi bersikap memilih atau ragu-ragu mengenai jenis vaksin yang mahu diambil. Ini kerana kesemua jenis vaksin yang ditempah kerajaan telah melalui ujian klinikal dan diluluskan bahagian regulatori farmasi negara NPRA. Setiap satunya diperakui berkesan dan selamat digunakan. Jelas pakar perubatan kesihatan awam yang juga pensyarah perubatan UNIZA, Dr. Safia Amaran, persepsi hanya vaksin tertentu sahaja yang berkualiti perlu dihapuskan. Jika tidak, sasaran untuk mencapai imunisasi kelompok bagi memerangi virus maut ini semakin sukar. Kalau kita bayangkan kita dalam suasana perang,
Jadi kita teragak-agak, kita nak tunggu sampai kita ada senjata yang paling kuat sekali baru kita nak keluar menyerang musuh. Sedangkan musuh kita tu adalah musuh yang tak pernah berhenti mencari jalan untuk menyerang kita. Dalam pada kita menunggu tu, rupa-rupanya musuh ni berjaya mengepung dan mencari jalan untuk memusnahkan kubu kita. Keadaan ini membenarkan virus ni terus menular tanpa henti dan akan menghasilkan varian baru. Varian baru ni pula akan ada keupayaan untuk mengatasi imuniti oleh vaksin yang terdahulu. Mengulas lanjut, Dr. Safia berkata sikap memilih jenis vaksin COVID-19 yang mahu diambil akan menyebabkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bekalan, seterusnya melambatkan imunisasi kelompok. Vaksin yang kurang mendapat sambutan akan rosak sekiranya tidak digunakan, akhirnya merugikan negara. Mengenai kesan sampingan pula, Dr. Safia menjelaskan setiap vaksin memiliki kesan sampingan tersendiri. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana simptom kesan sampingan telah dikenal pasti dan pakar perubatan bersedia memberikan rawatan. Sambutan Aidilfitri hari pertama hari ini berjalan dalam norma baharu untuk tahun kedua berturut-turut. Meskipun solat sunat Aidilfitri masih dibenarkan, namun perlu mengikut SOP yang ketat. Di Istana Negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Utama. Solat diimamkan oleh penolong pegawai agama Istana Negara Ustaz Muhammad Zuhairi dengan jemaah 50 orang kaki tangan istana. Turut berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Al-Sultan Abdullah kemudian menyertai jemaah mendengar khutbah bertajuk Aidilfitri diraih, norma baharu diinsafi yang disampaikan Pegawai Agama Istana Negara Munir Mat Saleh. Ini merupakan kali kedua baginda menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Utama Istana Negara susulan pelaksanaan PKP 3.0. Baginda kemudian turut santap bersama jemaah. Bagi menceriakan suasana sambutan Hari Raya, dekorasi menarik dan lampu berwarna-warni dipasang di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Maeb Serdang. Wartawan Grace Aisyah Kedayan berkesempatan meraihkan pagi Syawal pertama bersama 880 petugas barisan hadapan di Maeb Serdang. Ikuti laporannya. Pagi Syawal dimulai dengan solat sunat Aidilfitri seawal 8.15 pagi yang dihadiri petugas barisan hadapan. Kesemua 19 agensi yang terlibat mengendalikan PKRC ini turut mengambil peluang membuat dekorasi raya mengikut dua kategori iaitu kategori Dewan dan juga kategori agensi bilik operasi. Pertandingan persiapan dekorasi raya bermula sejak 1 Mei lalu. Tapi seperti mana yang mungkin Grace boleh lihat, kita cuba menghidupkan juga suasana supaya di kalangan petugas ni untuk walaupun sederhana tapi menyambutnya dengan penuh meriah dan gembira juga. Dan kita berharapkan dengan angka yang semakin meningkat ni kita dapat mengatasi dan juga bersedia dengan lebih baik untuk kita mengatasi cabaran-cabaran yang semakin mendatang ni, insyaAllah. Dan saya harapkan semua rakyat Malaysia sila patuh kepada SOP supaya kita dapat melandaikan pada kali ini COVID-19 yang bermaharajalela di Malaysia ini. Kita para petugas sendiri pun diberi peluang untuk meraihkan suasana Hari Raya dengan dekorasi masing-masing dan sikit sebanyak ia merubat rindu tak dapat balik kampung beraya. Satu cara juga kita untuk kita hilangkan rasa rindu pesakit kepada keluarga juga yang berjauhan, di mana pada pagi tadi saya masuk kerja, saya akan alunkan takbir hari raya untuk pesakit-pesakit yang beragama Islam di Dewan ini dan juga kita buka lagu raya lah. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusannya berkata meskipun sukar untuk kerajaan melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara, namun langkah drastik itu dilaksanakan demi melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19.
Adalah tidak adil sekiranya kita membiarkan petugas barisan hadapan berjuang melawan COVID-19 sekiranya kita tidak memainkan peranan yang sama. Suka untuk saya memetik kata-kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa adakah kita ingin menjaga yang hidup atau kehidupan yang membawa keseronokan semata-mata. Kerana memelihara nyawa lebih penting dari perkara-perkara yang lain. Untuk itu kita kembali kepada fitrah, raikan Aidilfitri sebagai tanda kemenangan sebulan kita berpuasa. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Kami di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID Bersepadu MAIPS 2.0 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, di Kelantan, Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis CPRC Kelantan tidak menggalakkan perintah pengasingan di rumah HIO berikutan peningkatan kes COVID-19 di negeri itu ketika ini. Pengarahnya Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata individu positif wabak itu sebaliknya perlu berada di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Ini bagi memudahkan kawalan dan untuk mengesan gejala terutama pesakit yang berumur. Dr. Muhammad Azman juga berkata mereka yang ditempatkan di PKRC di Kelantan perlu terus kekal berada di pusat berkenaan sehingga tempoh kuarantin tamat. Beliau membuat penjelasan itu kerana terdapat permintaan daripada pesakit COVID-19 yang ingin pulang ke rumah selepas berada 7 hari di PKRC dan mahu menamatkan baki 3 hari kuarantin secara HIO di rumah. Bila mereka dah berada pada hari ke-7. Pada hari ke-7 untuk 3 hari yang seterusnya mereka memohon untuk balik ke rumah lah, maksudnya untuk HIO di rumah. Tapi satu keputusan telah diambil di peringkat CPRC negeri memandangkan di Kota Baru ini di Kelantan kes meningkat. Jadi kita tidak menggalakkan HIO HIO sebab kalau di HIO ni kita khawatir disiplin, kita faham bahawa masyarakat kita ni bila ada di rumah ni disiplin untuk patuh kepada SOP itu agak meragukanlah sebenarnya. Dr. Muhammad Azman ditemui media selepas melawat PKRC Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan di Pengkalan Cepa. PKRC Pengkalan Cepa yang mula beroperasi 6 Januari lalu kini menempatkan 196 pesakit COVID-19 termasuk kanak-kanak. Kelantan kini memiliki 10 PKRC berikutan pembukaan 2 lagi pusat berkenaan di Dewan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Pasir Mas dan Dewan Jubli Perak Majlis Daerah Tanah Merah. PKRC KKTM Pasir Mas dibuka pada 11 Mei akan menempatkan 160 pesakit wanita, manakala PKRC Tanah Merah beroperasi mulai semalam akan menempatkan 200 pesakit lelaki. Sambutan Aidilfitri tanpa amalan kunjung-mengunjung tidak mengurangkan kemeriahannya. Bagi kebanyakan umat Islam, PKP 3.0 bukan halangan untuk mereka bergembira meraihkan Aidilfitri bersama keluarga. Sambutan hari raya sesimpelnya je lah. Maknanya apa yang ada je lah. Yalah, kita ni biasanya balik kampung, jadi kemeriahan raya tu terasa lah. Tapi bila keadaannya begini, jadi seadanya je lah. Maknanya beraya bersama keluarga sendiri. Alhamdulillah, bagi saya sebenarnya setiap tahun saya memang beraya kat sini. Tapi dengan kehadiran PKP ni, saya dapat bergaya dengan jiran-jiran. Alhamdulillah, mengeratkan lagi silaturahim. Bagi saya, sambutan kali ini agak sederhana lah. Sebab macam yang kita tahu, tak boleh menziarahi semua. So memang kat situ tahun ni agak berbeza lah dengan sebelum-sebelum ni kan. Sebab sebelum ni pun memang kita bebas apa yang kita nak buat. Time raya semua tu. Bagi kami yang dah berkeluarga ni, persiapan dia sebenarnya macam biasa je. Tak ada apa-apa. Kami buat baju raya, masak makanan raya untuk jamuan hari raya tu. Cumanya feel tu rasalah rindu dekat kampung sebab beza lah. Yang sebelum ni kita beraya dengan mak, dengan bapa, dengan adik-beradik, tapi dekat sini just dengan anak, jiran-jiran. Kerajaan telah banyak melaksanakan sekatan-sekatan ataupun SOP tertentu sebenarnya untuk kita menangani masalah COVID. Jadi SOP yang ditetapkan atau sekatan yang boleh menimbulkan kemarahan rakyat
tu sebenarnya itulah untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya menyeru kepada masyarakat Malaysia khususnya, jagalah SOP dan kita perlu menang untuk menangani COVID ni. Sambutan Lebaran tahun ini terselit kesedihan apabila tidak dapat diraih bersama keluarga yang hampir keseluruhannya dijangkiti COVID-19. Itu yang dialami Ramlah Uthman atau lebih dikenali Kak Lang. Walaupun sudah sembuh sepenuhnya dari COVID-19, niat Kak Lang untuk pulang ke kampung halaman meraihkan Aidilfitri bersama keluarganya di Tawau terpaksa dilupakan. Sebaliknya, beliau hanya beraya di rumahnya di Kota Kinabalu. 8 ahli keluarganya masih menerima rawatan dan ditempatkan di PKRC yang berbeza, iaitu di PKRC College Jururawat Masyarakat Tawau, Hospital Tawau dan Hospital ATM Tawau. Mujur teknologi canggih menjadi penghubung bagi keluarga Kak Lang untuk melepas rindu kemeriahan berkumpul di rumah pusaka setiap kali Hari Raya Aidilfitri. Kak Lang turut berkongsi pengalaman ketika berada di wad rawatan Hospital Queen Elizabeth I setelah disahkan positif COVID-19. Macam-macam di fikiran saya. Saya diserang penyakit yang serentak lah. Saya buang air besar yang teruk berkali-kali. Saya demam, saya batuk. Saya selesema. Itulah kali yang mengganggu fikiran saya semasa saya di ward. Dalam keadaan kita sakit, tapi dalam masa yang sama kita diburu rasa bersalah. Takut jadi penyebab. Suami saya disahkan positif COVID-19. Dimasukkan juga di ward yang sama di tempat saya. Dan syukurnya pula Allah tu masih mengasihi anak-anak saya disahkan negatif. Kak Lang, dia tenang sebenarnya. Saya tahu Kak Lang cuba untuk positif supaya untuk melawanlah perasaan mungkin tipulah kalau orang bilang tidak gusar, tidak sedih. Kita pun sebagai kontak rapat bagilah sokongan supaya Kak Lang agar terus tabahlah. Jangan berpandangan ataupun berstigma negatif lah. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar mengambil vaksin yang terbukti berkesan apabila 3 orang adiknya yang menerima suntikan vaksin tidak dijangkiti COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut bersolat Hari Raya Aidilfitri bersama ahli keluarga di kediamannya dalam suasana norma baharu buat kali kedua berturut-turut dalam PKP 3.0. Menerusi Facebooknya, beliau menyeru rakyat untuk terus bersyukur di atas segala nikmat yang ada meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran ketika tempoh pandemik ini. Katanya sambutan Aidilfitri kali ini sememangnya berbeza kerana penularan COVID-19 yang telah membantutkan segala kelaziman. Menerusi laman media rasminya, beliau turut bersedih seperti ibu bapa lain kerana tidak dapat bersama beraya dengan anak-anak dan menantunya yang lain dari daerah lain meski berada di ibu negara. Namun katanya rakyat Malaysia masih boleh bersama keluarga terdekat dan masih boleh berhubung dengan mereka yang jauh menerusi telefon. Beliau turut bersyukur kerana dapat meraihkan Aidilfitri dengan tenang tanpa pergolakan seperti yang dialami penduduk Palestin. Tan Sri Muhyiddin juga mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan semoga rakyat Palestin dilindungi dan dipelihara Allah. Pergerakan trafik hari pertama Hari Raya di seluruh ibu negara dan Selangor lancar dan tiada kesesakan yang dilaporkan di lokasi sekatan Jalan Raya SJR. Malah pematuhan prosedur operasi standard SOP juga dilihat dipatuhi oleh kebanyakan pengguna lebuh raya yang merentas negeri atau daerah dengan kebenaran. Laporannya sama wartawan Mohan Cindasami. Dalam tinjauan kami di SJR Plaza Tol Jalan Duta, mendapati jumlah pergerakan kenderaan yang memasuki ibu negara rendah dan lancar. Di pagi Hari Raya ini, seperti anda dapat lihat di belakang saya, pergerakan trafik yang saya pantau sejak pagi tadi iaitu di Plaza Tol Jalan Duta memang cukup terkawal dan kurang kenderaan. Kebanyakan kenderaan yang melalui sekatan Jalan Raya ini mempunyai surat kebenaran merentas daerah ataupun negeri. Ini menunjukkan kadar ataupun tahap pematuhan orang ramai terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi sepenuhnya. Dan apa yang paling pasti adalah SOP ini perlu dipatuhi bagi mengelakkan berlakunya penularan pandemik COVID-19 seperti yang telah dicanangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Jelas Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT ACP Zulkifli Yahya, kebanyakan pengguna lebuh raya mematuhi peraturan dan kadar kemalangan juga rendah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kuala Lumpur. Jadi keadaan kenderaan sekarang ni memang kurang, amat berkurangan, dan tahap pematuhan sekarang pun dah tinggilah, dan kebanyakan masyarakat dah mula sedar mereka tidak bergerak sesuka hati kecuali mempunyai surat daripada polis ataupun daripada syarikat daripada MITI sendiri. Pada masa sama, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Huzir Muhammad turut mengakui jumlah kes jenayah menurun sepanjang pelaksanaan PKP. Namun, tahap pemantauan tetap ditingkatkan bagi memastikan keselamatan orang awam terjamin. Bagi tempoh MCO 3.0 ni, setakat ini masih lagi keadaan terkawal dan masih lagi jenayah dalam keadaan menurun. Dan sedikit sebanyak apabila kehadiran pasukan-pasukan pemantauan yang beruniform ini turun ke padang dan sedikit sebanyak telah mengurangkan peluang-peluang penjenayah-penjenayah melakukan jenayah. Sementara itu, tinjauan kami di SJR Lebuh Raya Persekutuan dari Kuala Lumpur ke Petaling Jaya mendapati pergerakan trafik rentas sempadan negeri agak tinggi. Kita dapati daripada jam 10 malam semalam hingga pagi ini, jam 7 pagi, masih ada lagi pengguna-pengguna yang degil. Yang degil untuk merentas negeri. Cuma mentang lagi dengan tidak mempunyai apa-apa alasan kukuh sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh SOP, oleh MKN. Dan kita telah membuat compound terbanyak 19 kenderaan. Dan kita patah balik dan kita terus compound terus kepada kenderaan tersebut. Tambah beliau lagi, Polis Petaling Jaya akan menjalankan pemantauan termasuk pemeriksaan rumah ke rumah ketika Aidilfitri bagi memastikan tiada aktiviti kunjung-mengunjung. Muhammad Nasami, RTM. Sebanyak 440 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Daripada jumlah terbabit, 435 individu di kompaun manakala 5 lagi direman. Antara kesalahan termasuk gagal merekod dan mendaftar butiran diri 185 dan tidak memakai pelitup muka 138 kes. Menerusi kenyataannya, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri juga memaklumkan 2 buah kenderaan darat dirampas menerusi Ombenteng semalam. Selain itu, 118 buah bot dan kapal dikesan di perairan negara melalui 6 aktiviti penglihatan. Sebanyak 428 sekatan jalan raya SJR PKP juga telah diadakan di bawah Op Penawar. Kebenaran operasi untuk sektor ekonomi, imbangi kepentingan ekonomi dan selamatkan nyawa. Ya, paparannya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Petang. Keputusan membenarkan hampir kesemua sektor ekonomi beroperasi dalam tempoh PKP 3.0 adalah langkah yang perlu dilaksanakan. Tindakan itu dilihat strategi terbaik dalam mengimbangi kepentingan ekonomi dan tanggungjawab menyelamatkan nyawa, khususnya dalam melindungi kebajikan golongan rentan B40 dan perusahaan kecil sederhana PKS. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, PKP 3.0 menggunakan strategi serupa semasa pelaksanaan PKP 2.0. Ia bagi mengelak kesan penutupan sepenuhnya sektor ekonomi yang dirasai pada awal penularan COVID-19 tahun lepas. Pelaksanaannya turut mengambil kira penularan mendadak kes jangkitan COVID-19 baharu yang kebanyakan berpunca daripada aktiviti sosial. Dalam rangka PKP 3.0, kerajaan memastikan sektor ekonomi terus beroperasi. Because firstly, demi kesejahteraan rakyat, terutamanya golongan rentan dan mudah terjejas. So we need to help them. We need to keep the economy open. Mengelakkan kesan berpanjangan dan berlarutan kepada sektor utama ekonomi. So we have a great opportunity here to ride on the global recovery, which will only be possible if we keep the economy open.
Pembukaan ekonomi dapat mencipta peluang pekerjaan selain membantu mereka membina semula simpanan persaraan yang telah dikeluarkan menerusi iSinar dan iLestari. Menyentuh isu penarafan kredit negara yang mungkin terkesan akibat pelaksanaan PKP, Tengku Datuk Seri Zafrul optimis Malaysia masih kekal berada di landasan pemulihan. Unjuran keluaran dalam negara kasar di antara 6 hingga 7.5% oleh Bank Negara masih mampu dicapai bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya turun naik harga komoditi, keberkesanan program imunisasi selain kejayaan pelaksanaan PKP itu sendiri. Pelbagai insentif dan tawaran cukai lebih menarik dan holistik perlu diperkenal bagi menarik minat pelabur luar. Ia bagi mempergiat semula ekosistem pelaburan dalam negara. Panalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif menjelaskan antara bentuk insentif tersebut termasuk penyediaan infrastruktur moden. Ia merangkumi usaha untuk meningkatkan keluasan jaringan 5G, mengurangkan birokrasi dalam prosedur tertentu untuk memudah cara urusan pelabur. Pengenalan insentif sepatutnya bergantung kepada kehendak spesifik industri tertentu dan juga jenis syarikat yang ingin melabur dalam negara. Selain daripada menarik minat pelabur, insentif dan tawaran cukai ini turut mempengaruhi kualiti pelaburan yang turut mempengaruhi pelaburan jangka panjang. Kepentingan untuk memastikan kita mampu menyediakan modal insan yang berkemahiran tinggi. Kita mahu pelaburan yang datang adalah pelaburan yang memberikan pindahan teknologi ke negara kita, dan teknologi ini mestilah teknologi yang terkini, dan kita tidak mahu hanya yang datang ini pelaburan yang hanya menyediakan peluang pekerjaan yang basic atau berasas. Kita mahu rakyat kita dapat meningkatkan kemahiran yang tinggi apabila pelaburan yang berkualiti datang masuk ke negara kita untuk tahun ini dan tahun-tahun akan mendatang. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Buat tahun kedua berturut-turut umat Islam di Malaysia meraihkan Hari Raya Aidilfitri berpandukan SOP ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini bermakna tiada kemeriahan majlis rumah terbuka dan aktiviti kunjung-mengunjung sepanjang musim perayaan. Warga sukan juga turut tidak terkecuali ekoran pelaksanaan PKP yang telah pun bermula semalam di seluruh negara. Ikuti laporan Tuan Ikram Tuan Muhammad yang mengikuti persiapan pemain UiTM meraihkan Hari Lebaran. Tiada perayaan besar-besaran seperti kebiasaan. Lebih menyedihkan, ini merupakan tahun kedua Runtut yang juga merupakan pemain pertahanan UiTM FC menyambut Syawal di hostel tanpa ahli keluarga tercinta. Itu yang perlu ditempuh Arham Kushairi yang mengakui rindu akan suasana pagi 1 Syawal di kampung halamannya di Terengganu. Arham yang pernah mewakili skuad bawah 16 tahun Malaysia dalam kejohanan Piala AFC 2016 juga sempat berkongsi pengalaman keluarganya yang terlibat secara langsung dengan situasi COVID-19. Jadi tahun lepas kampung saya dikategorikan sebagai red zone. Masa tu satu kampung lah kena kuarantin, tak boleh keluar, dan alhamdulillah family dan saudara mara di sana sihat lah walafiat, tak kena apa-apa. Persiapan pun tak ada sangat sebab nak bersiap sungguh-sungguh pun kata PKP juga kan. Jadi tahun ni pakai mana yang ada lah sama macam sebelum ni. Dari segi juadah untuk raya pertama nanti saya akan siap, saya akan buat jugalah, tapi untuk diri sendiri je lah sebab kita pun tak boleh nak pergi ke mana-mana. Jadi saya masak untuk kita ubat sikit rasa rindu, rasa feel raya tu. Lain pula ceritanya dengan pemain pertahanan senior UiTM FC, Muhammad Afif Ashraf Zawawi yang tidak dapat beraya bersama keluarga mertua di Shah Alam. Beliau dan isteri bersama 2 orang anak yang menetap di Sepang terpaksa akur dengan larangan melintas daerah sepanjang tempoh PKP. Mengikut kebiasaan, pada pagi 1 Syawal, beliau sekeluarga terlebih dahulu akan beraya di rumah ibu bapanya yang berdekatan sebelum bergerak ke Shah Alam pada tengah hari. Tak dapat nak hentas daerah lah. 2 tahun turut-turut lah. Tak boleh nak ke sana. Jadi tapi lah dah cakap dengan mak apa semua kan. Mak pun faham.
video call lah dengan mak mertua, dengan keluarga kat sana. Sebab kita pun ada anak-anak kecil kan, dia pun nak tengok muka cucu. So video call lah paling senang sekali. Saudara, saya yakin 2 tahun berturut-turut terpaksa meraihkan Aidilfitri tanpa keluarga dan sanak saudara di sisi merupakan satu perkara yang amat menyedihkan. Oleh itu, sama-samalah kita mengambil iktibar daripada perkara ini untuk menjadikan diri kita lebih berdisiplin, mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Tuan Ikram Tuan Muhammad, Berita RTM. Meskipun pernah mengharumkan nama negara di Tamasya Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur, 2 adik-beradik Muhammad Arif Rashdan dan Muhammad Amir Iman masih terus menabur bakti meskipun bukan lagi dalam arena sukan. Pemegang 2 pingat emas dan gangsa dalam acara short track speed skating ini menceburi perniagaan dan pada masa sama membantu rakan-rakan atlet yang terjejas dengan pandemik COVID-19. 2 beradik ini menggunakan simpanan yang diperoleh daripada anugerah sukan untuk membuka perniagaan mereka yang kini mempunyai seramai 15 orang pekerja. Mereka mempunyai sebuah kedai burger di Ceras Perdana, bengkel, membaiki dan menyelenggara kenderaan di Ampang dan terbaru pasar ikan di Kajang. Alhamdulillah setakat ni di kedai burger ada 3-4 orang atlet yang bukan daripada sukan saya. Ada juga yang saya bantu atlet lain untuk slow build dia punya bisnes. Alhamdulillah yang setakat ni dekat sini ada 1-2 atlet yang nak belajar, ingin belajar macam mana nak menguruskan pasar ikan. Rindu mesti rindu, tapi bagi saya sekarang saya lebih selesa bekerja lah. Sebab saya rasa dengan bekerja ni dapat bagi lebih banyak peluang. Saya buka peluang untuk atlet-atlet yang terjejas dekat luar sana. Saya dapat bantu orang-orang yang susah. Menyedari impak COVID-19 banyak memberi kesan, membuka peluang pekerjaan dan perkongsian dengan atlet dan bekas atlet yang masih lagi mampu menyumbang untuk pembangunan sukan mereka dengan mengambil mereka bekerja. Kedua adik-beradik ini masih lagi menjalani latihan dan juga melatih bakat-bakat baru dalam sukan short track speed skating di bawah naungan Persatuan Meluncur Ais Negeri Selangor. Saya Rizal Marekan, Naina Marekan, Menteri Belia dan Sukan, mewakili seluruh keluarga besar warga Belia dan Sukan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Anand S. Nathan, Presiden Malaysia Esports Federation, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat semua masyarakat yang beragama Islam. Stay safe, stay at home, kita jaga kita. Hai, saya Siti Safia dari Skuad Tamping Bowling Negara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Hari Raya pada tahun ini. Assalamualaikum, saya Farah N, atlet gimnastik negara. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa sokong kami di Tokyo Olympics nanti. Saya Zia Zulkifli, atlet Paralimpik Malaysia, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Tolong sokong nanti kita di Tokyo Olympic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej harta angin semasa. Di mana perhatikan angin ketika ini bertiup dari pelbagai hala, terutamanya melibatkan semenanjung Malaysia dengan boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Dan melalui paparan imej gemar radar semasa diperhatikan keadaan hujan lebat beserta berpetir masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung, juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan,
Pahang dan juga negeri Johor yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian utara negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada hari esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu melibatkan bahagian perairan Selat Melaka yang boleh memberikan kesan keadaan cuaca mendung, terutamanya melibatkan kawasan pesisir pantai, pantai barat Semenanjung pada pagi esok. Manakala keadaan cuaca lembap ini juga masih lagi dijangka boleh bergerak masuk ke kawasan daratan menjelang pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali, jual buruku demi rawatan isteri tercinta. Demikian usaha yang dilakukan penyanyi era 90-an Nizam Laksmana atau nama sebenarnya Muhammad Nizam Pecok setelah kehilangan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Ya, wartawan Siti Nurul Husna Bukhari menyelami kepayahan dan pengorbanan insan seni ini. Instead abang merayu untuk bantuan kewangan, abang hanya merayu untuk doa saja. Abang nak doa saja. InsyaAllah makan minum tak ada masalah. Setakat telur ada, beras, minyak, gas ada, abang boleh makan, abang hidup mana biasa keadaan tu. Bergelar peniaga kecil-kecilan sejak tahun lalu, pelantun lagu popular gugurnya Bunga Cinta kini perlu mengumpul lebih RM21,000 untuk rawatan kemoterapi pusingan ke-4 hingga 6 buat isteri yang disahkan kanser payudara Januari lalu. Menyedari keupayaannya kini semakin terbatas serta komitmen kini terarah kepada isteri Salwati Zulkifli, Nizam menggunakan tulang 4 kerat dalam menghasilkan tempahan Muruku Legend setelah aktiviti seni dan persembahan terpaksa dibatalkan berikutan perintah kawalan pergerakan PKP. Abang kena cari alternatif. Alternatif ialah abang jual muruku. Muruku ni dah buat 2 tahun tapi tak serius dalam tahun pertama. So bila PKP ni, bila 3 bulan awal pertama tu kita dah jam lah. Tak tahu apa, kita fikir buat je lah muruku ni jual. Alhamdulillah rupanya masalah COVID ini pun boleh mendatangkan hasil yang lain. Demi menjaga emosi dan hati isteri tersayang, Nizam memutuskan untuk tidak meminta bantuan dari mana-mana media sosial atau peminat sekalipun diminta berbuat demikian kerana bimbang dikecam netizen sehingga mengganggu proses rawatan isteri. Luluh hati melihat kesakitan yang ditanggung Salwati. Namun sebagai suami, beliau mahu melihat isterinya itu kembali sembuh sekalipun perlu menyediakan biaya rawatan yang bukan sedikit. Harapan abang untuk kesihatan dari segi kesihatan akak ni akan ada kuat. Abang nak dia kuat. Walaupun dia tak kuat, dia mesti kuat untuk melawan. Abang nak ada sihat. Sebab dia tak ada ni abang.
Ibarat sebelah badan abang hilang. Sebab dia yang uruskan rumah abang, dia yang uruskan kehidupan abang. Dia yang uruskan anak. Dia yang uruskan perbelanjaan. Abang cek duit dia. Tiada apa yang dimahukan Nizam Laksmana kecuali doa yang tulus ikhlas dari semua peminat dan pengikutnya agar separuh jiwanya Salwati Zulkifli diberikan kesembuhan. Dan paling penting ialah doa. Sebab tu abang mendambakan doa. Kalau tengok di FB, abang selalu update keadaan akak. Sebenarnya ialah abang nak dibaca supaya dia tengok yang orang ramai mendoakan. Laporan Siti Nurul Husna Bukhari untuk RTM. Baik, berita perdana edisi 1 Syawal berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP Hari Raya untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Duduk di rumah dan ceriakan Aidilfitri anda dengan menonton pelbagai rancangan menarik di TV RTM. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, begitu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.